Biasalah tu ada kerja sikit-sikit. Allahu Akbar kabira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana menjadikan kita hari ini masih lagi dapat menikmati nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala berikan keistimewa buat kita atas dunia ni. Nak tunjuk kata dia sangat-sangat mengingati, nak tunjuk kata dia sangat-sangat dekat dengan kita. Dan kita bersyukur kerana kita diberi dengan pengetahuan dan kita diberi dengan kefahaman dalam hal ketuhanan dan kehambaan, dan kita dapat merasai nilai kehambaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa mengingati dan tahu bersyukur, insya-Allah. Ada apa-apa nak tanya lu? Bagi panas Indian ke apa ke nak ke? Baik, silakan soalan. Sengap. Silakan. Sengap. Sengap, sunyi, batuk, kering semua tak main dah. Tak tahu nak tanya apa. Okey Ustaz. Saya tanya Ustaz, boleh? Ya, silakan. Okey. Apa dia yang sebenarnya Padang Arafah ni Ustaz? Padang Arafah ni adalah tempat berimpun semua hamba-hamba Tuhan. Padang Arafah ni suatu tempat yang sangat luas. Bila sebut padang tu, ilmu kata, faham kata luas. Maka di situlah kita bertemu Tuhan. Dengan keluasan tu, dengan kehebatan tu, kita bertemu Tuhan. Maka Tuhan tu penuhkah Padang Arafah tu? Penuhkah dia di situ? Tak penuh. Sebab dia bukan besar macam Padang Arafah. Soalan dia, apa dia Padang Arafah? Ya. Main abang terus. Padang Arafah tu hati-hati kita lah. Hati kita ni agak-agak luas mana? Ui, luas. Sangat luas. Agak-agak luas mana lah agak-agak. Agak lah, agak dengan ilmu ni. Boh cakrawala pun tak penuh Ustaz. Tak penuh. Ada ujung lagi. Ada ujung ya, ujung hati tu. Di ujung hati tu je cakrawala. Ya. Boh dunia pun masih tak penuh. Boh akhirat pun masih tak penuh. Ambil syurga boh pun tak ada apa. Ambil neraka boh pun tak ada nilai. Lempak masuk dalam tu segala isi, segala benda atas dunia ni masih tak dapat memenuhi hati manusia. Hati manusia hanya dapat penuh bila
penuh dengan Allah. Bila dia ingat kat Tuhan penuh. Hak lain tadi masuk lah. Ustaz, yang tu je katakan tanah haram oh. Tempat lain mana boleh masuk, Tuhan je. Itulah padang Arafah. Diri tiap-tiap hamba, jiwa tiap-tiap hamba yang dia tengok Tuhan dia saja, hak lain semua tak terpakai. Sebab Tuhan dia terlampau hebat, terlampau besar. Tak ada penghujung Ustaz noh. Tak ada. Lagu mana hujung kita tak tahu. Isi tak penuh. Sebab tu siapa tak isi Tuhan, dia akan tertipu dengan yang lain di hati dia. Siang kat dia. Betul. Okey Ustaz, soalan daripada Shahnaz. Ustaz boleh tahu tak apa dia yang dikatakan hakikat syahadah untuk orang yang sedang nazak Ustaz? Tengok Tuhan, hakikat syahadah bagi orang yang sedang nazak, menyaksi Tuhan pada semua keadaan. Tak nampak lain dah, tak ada lain dah. Tak ada benda lain. Walaupun dia nampak, dia tak nampak lain. Walaupun dia tahu, dia tak tahu lain. Walaupun dia reti, dia tak reti lain. Walaupun dia kenal, dia tak kenal lain. Yang dia kenal adalah Allah. Itu hakikat dia. Sebenarnya, saya tunggu nazak lah, kena dah. Sebab nazak esok tak perlu nak kalah kabut dah. Sebab Allah kenal, dia akan pegang sampai mati ya. Ya, betul. Kalau lah ni tak kenal, kita duk tunggu nazak baru nak ucap, boleh kat iblis ya. Pakat lambat lah. Dapat kat iblis coriang, dia jadi Tuhan, kita sembah dia. Coriang. Baik. Okey Ustaz. Kita boleh mula Ustaz. Syarah keempat Ustaz. Syarah keempat, buku apa? Futuhul Ghaib. Syarah 4, baik. Baik. Okey. Kata pengarang kitab ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu mati terhadap makhluk, mati terhadap memandang adanya makhluk, mati atau terputus daripada mengharap kepada makhluk, mati atau hilang hubungan daripada menyembah makhluk, maka dikatakan kepada kamu, moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Dengan kita terputusnya hubungan dengan makhluk, maka dikatakan, moga dengan hilangnya pergantungan, dengan hilangnya pandangan terhadap selain daripada Allah, maka merupakan rahmat diri yang benar dan diri yang membenarkan akan ketuhanan. Sebab tak ada makhluk pun yang ada Tuhan. Tak ada Tuhan pun yang nyata hanyalah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melainkan berdiri pada tiap-tiap jiwa yang mengaku adanya Allah. Dia kata, apabila kita hilang daripada makhluk, maksudnya hilang daripada kita memandang, mengetahui, memahami ada satu selain daripada Allah. Maka bila jadi macam tu, Allah akan menjadikan dia itu adalah rahmatan lil alamin. Itulah dia. Nah, ada apa nak tanya? Tanya dulu. Tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syekh Fawi Ustaz. Apa abang? Baik alhamdulillah Ustaz. Ya. Macam yang saya tanya Ustaz, baru ni macam tu lah maksud dia tu. Ya, sama. Alhamdulillah Ustaz. Yang Sangat sama. Ya. Ni Bali tak tahu lagi ni, nanti nak cerita kat Bali pula. Okey, tu je Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik Syawi, baik. Okey, ada persoalan dekat perenggan ni. Sengak. Ngaji apa sengak? Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Maksud yang perenggan ni, dia
menjadi satu lah maksudnya Ustaz. Dua, tapi nilai dia satu. Ustaz, terang sikit Ustaz. Kalau menjadi satu, kita Tuhan ke? Jawab Ustaz. Habis tu, kita ni takkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mesti dua. Betul? Kita dan Tuhan. Masa bila kita tu? Biasa kita makan, Lagi? biasa kita duduk tengah masuk jamban. Masa bila Tuhan tu? Dia bagi kita guna nikmat tu. Contoh tangan, gerak dan diam. Lagi. Bagi elok sikit ayat. Allah, apa dia? Betul dah tu. Bagi elok susun. Elok sikit. Yang tu saya tak apa pandai. Masa kita makan, minum. Masa Tuhan menyedari yang boleh makan ni dia bagi. Menyedari tu. Masa tu lah Tuhan. Menyedari kata boleh gerak ni dia yang bagi. Rupanya aku tak boleh gerak. Tu Tuhan lah, bukan kita. Masa kita tu, masa duk buat tu. Masa duk buat, duk makan, duk minum, duk gerak tu kita. Takkan Tuhan yang tu. Jadi Ustaz, kalau macam tu, perkhabaran tu dia, merasa tu kita. Ya, merasa kita. Kita tak boleh katakan Tuhan merasa sedih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, boleh tak kalau kita merasakan macam yang kudrat iradat daripada dia tu? Rasa guna? Kudrat iradat masa kita lakukan dalam kehidupan kita seharian tu lah. Okey. Dia kudrat dan iradat dia. Okey. Boleh lah. Tapi duk merasai tu siapa? Kita merasai Ustaz. Macam mana yang kata dia pula? Merasai yang bergerak kaki kita, yang bergerak tangan kita tu daripada Itu merasai. Kita lah yang merasai. Yang saya tanya ni yang kata Tuhan tu mana? Mana yang kata Tuhan tu? Merasai tu memang kita. Kita makan, kita rasa sedap, kita rasa pedas, kita rasa lemak. Ketika tu kita berkeinginan nak makan, kita berkeinginan nak makan yang sedap-sedap. Ketika tu kita. Yang Tuhan tu mana? Ketika tu juga Tuhan tu mana? Jam Ustaz, jam. Jam. Tadi dah habaq. Okey. Dah habaq dah tu. Ketika kita makan tu, kita lah bukan Tuhan yang tu. Pasal kita berkendak. Tu kendak hang, bukan aku. Kendak Tuhan ni, kita mengetahui kata, rupanya kita boleh makan. Rupanya kerana pandangan dia, kerana cinta dia, kita boleh minum. Ketika tu Tuhan. Atas pandang kau. Atas kita sedap, kita tahu kita pandang tu. Maka ketika tu bukan kita. Kita tak boleh duduk macam tu pun. Maka ketika tu Tuhan. Atas memberi faham. Atas memberi erti. Atas memberi makna. Tu Tuhan lah. Kita ni mengaji ilmu hakikat semua Tuhan. Dah kalau semua Tuhan, buat apa kita ada? Tuhan apa main Google Meet? Tuhan main Google Meet. Kacau. Maknanya Ustaz, bila keadaan macam tu, sebenarnya kita ni tak pernah tak ada Ustaz. Lah, hakikatnya adalah berdirinya Allah. Oleh kerana dia bukan benda. Oleh kerana dia bukan ciptaan. Maka semua itu dipandang, semua itu dizahirkan manusia, makhluk. Dizahirkan pada Tuhan tu. Dizahirkan akan ketuhanan tu pada makhluk tu. Telah kami sempurnakan bahagian kami kepada mereka. Ketika tu tetap satu, bukan dua. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. 2 tahun baru nak dapat Ustaz. 2 tahun cepat lah. 2 tahun cepat lah. Saya mengaji saja. 7 tahun mengaji je, tak faham lagi. Allah.
mendalami pula. Kaji 3 tahun lagi. Bertengkak pula pasal duk kaji bertengkak berkelahi pula 5 tahun pula. Allah. Kalau tuan-tuan boleh dapat dalam masa 2 tahun, tuan-tuan champion. Ya. Tapi banyak kali bergulin Ustaz. Dia kena macam tu, tetapi sebenarnya benda ni kena betul-betul matang baru kita boleh. Ya. Betul. Lagi kita tak matang tak boleh. Kita jadi angan-angan, jadi ilmu ya. Dia tak jadi diri you. Sebab tu dia kena lalu, dia payah lu, tergolek, bangkit, terbah, bangkit, lari, saki rebah, saki bangkit, lepas tu pitam, pisat, koma, pisdah, bangkit, pula, ikan, dia kena jadi dulu tu, baru betul. Cuba tengok Rasulullah, naik bukit, masuk gua, keluar, melilau malam-malam, tengok yang nu pikat, tengok yang ni pikat, kita boleh dapat dalam masa 3-4 tahun ke? Oh, champion tu. Dia kira Ustaz dia punya rukun macam tu Ustaz tu. Ya, dia memang macam tu. Memang kena lalu macam tu. Ustaz. Okay. Ya. Sempat ni kak ikut jumlah tempoh masa Ustaz tu muka 75. Dah bukan tergolek, tak begini pun dah tergolek-golek. Oleh kerana dia meletak kita keyakinan. Dia letak kita yakin tu kena tinggi. Oleh kerana dia letak keyakinan, dia boleh bagi dekat orang masa sehari ya. Oh, okey. Tapi dari kehambaan kita nak pergi kat dia tu berkulin dulu Ya. Tetapi atas kuasa, atas kehendak dia, atas sifat dia boleh bagi dalam masa tak sampai 10 second. Sebab tu tak mustahil umur 100 pun tak apa yang tu. Yang pentingnya dari kehambahan memang payah kalau kita nak pergi. Tetapi matang dia tinggi. Ya. Terima kasih Ustaz. Baca Ustaz. Soalan daripada Sarah Ustaz. Bunyi macam soalan macam soalan bodoh lah sikit Ustaz. Dia tulis ni. Tapi ayat dalam buku ni mengatakan Allah akan mematikan kamu terhadap kehendak dan nafsu. Maksudnya mati ini faham saya macam orang gila. Tak perlu apa-apa. Masih ada kehendak nak baju, nak emas, nak holiday, itu masih kehendak-kehendak. Tanda kita belum mati. Betul ke macam tu Ustaz? Ya, betul. Okey. Yang dia kata mati kehendak tu tak melihat. Tak melihat terhadap benda lain boleh membangunkan jiwa dia. Macam tu maksud dia. Ya. Dia tak benda di luar ni tak boleh membangunkan dia sebab dia tak tertarik dengan di luar ni. Sebab Tak dia selalu terusik memandang sebab dia selalu memandang hak ni dalam yang tak pernah dia kena kacau tu. Dia tengok tu. Sebab tu dia tak heran Ustaz. Tak heran. Apa pun. Aku tak heran lah. Tentulah maksudnya Tuhan telah mematikan dia daripada nafsu. Ya. Bukan tak ada nafsu. Bukan tak ada nafsu. Jangan silap faham. Bukan tak ada nafsu. Bernafsu. Tetapi tak bagi dia tertarik. Tak bagi dia rasa benda tu boleh bagi dia teralih. Tak ada. Pakailah Lamborghini pun aku tak heran lah. Kiranya Ustaz, maksudnya macam bila kita melihat kebendaan atau kita melihat sesuatu tu, contohlah harta ke ada apa-apa kan, benda tu sikit pun tak efek pada kita. Tapi contoh bila sebut je nama Allah, terus trigger berdiri macam tu kan. Tani dia nama zuhud tu. Itulah arti zuhud. Okey, faham Ustaz. Right. Bukan tolak Ustaz. Dia orang duk faham tolak berapa dunia untuk kita. Malaikat bukan mau. Takkan malaikat nak sepak takraw. Kita duk main. Mai ke dunia tak boleh buat hak tu. Tak boleh buat hak ni. Hak nu tak nak, hak nu lara. Yang lara ni masih melihat ada wujud yang lain. Tu lara. Kalau duduk semayang pun masih melihat ada wujud syurga. Semayang sebab boleh masuk syurga. Tu lara lah tu. Baik. Ada lagi nak tanya? Okey, sambung Ustaz. Tengok nah. Sebelum tu. Tengok. Ya. Tuhan rindu kat kita, kita rindu kat syurga. Apa?
Apa barang? Apa dia? Tuhan kata aku rindu kan? Dia tengok ambil rindu kat syurga. Aku ambil tak lah. Allahu Akbar. Okey, kita sambung. Baik. Kemudian apabila kamu dan Allah akan mematikan kamu dari nafsu-nafsu badannya. Bukan hilang nafsu. Tidak tertarik atau terpanggil dengan dunia tu. Ya. Sangat-sangat tak terpanggil pun dunia tu terhadap diri dia kerana lihat dia sangat terang pada Allah. Pada ketika tu Tuhan dah matikan dia daripada nafsu-nafsu dunia. Dia tak melihat lagi dunia tu. Maka dikatakan kepadanya. Maka dikatakan kepada kamu, moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Maka Allah akan mematikan kamu terhadap kehendak-kehendak dan nafsu. Tak menjadi satu benda yang utama dalam hidup. Kerana Tuhan ada di tempat yang tertinggi dalam jiwa dia. Okey Ustaz, Sarah bertanya Ustaz. Ustaz explain macam mana nak beza yang dikatakan tak terpanggil dengan nafsu sebab kita ni ada nafsu. Minta maaf Ustaz. Macam mana tu? Okey. Tak faham. Tak terpanggil dengan nafsu. Lah ni tengok mah. Apa yang nafsu buat? Suka. Seronok. Pasal apa? Tu. Sarah jawab. Pasal apa? Sarah sebab tengok cantik. mah. Sarah tengok mah rasa apa? Rasa seronok dia cakap. Pasal apa seronok dengan mah? Sedangkan diri Farah lebih mulia dari mah. Pasal tertarik dengan nafsu. Nafsu dia kenal mah kuat sungguh. Sedangkan apa dia sedangkan nilai emas tu dia yang letak. Si diri tu yang letak. Nilai emas tu letak tinggi mana? Dia tertarik dengan apa dia letak. Dia hak mulia sangat-sangat ni tertarik dengan apa yang hatulah nafsu. Tu yang tertarik dengan panggilan nafsu. Okey. Tapi dia cakap pula macam ni Ustaz. Okey, dia tahu diri dia yang bernilai. Dan dia ambil emas tu sebagai dia nak rewardkan diri dia. Bolehkah macam tu Ustaz? Awak tak ambil dawai. Ambil dawai buh reward juga. ambil plastik buh reward juga awak tak buh. Awak tak ambil rantai basikal buh. Siapa meletak tu? Kita. Sebab tu dia kata tertarik dengan nafsu tu. Ada rasa apa? Tak ada rasa apa? Ada rasa apa? Tak ada rasa apa? Bila tak ada mah di tangan dengan ada mah di tangan, rasa apa? Rasa tak seronok lah kalau tak ada. Kalau tak seronok, dia tertarik dengan benda yang boleh bagi dia seronok. Sedangkan Tuhan lah yang paling seronok. Pasal apa tak tertarik? Itu kita emas tu. Kalau orang dekat kepulauan Ustaz, dia ambil tu siput kulit cengkerang tu. Nak nilai macam mana pula tu Ustaz? Dia nilai sama macam kita menilai. Tengok macam mana dia nilai bagi seronok jiwa dia. Orang asli Kalahari ambil getah buh kala, buh di muka jadi seronok macam tu. Dan dia tahukah kata itulah yang Tuhan letak untuk dia suka pada apa yang ada di diri yang kenal tu. Maka ketika tu dia boleh balik kat Tuhan dia yang bagi dia kenal, bagi dia suka tu. Tapi tak berlakulah kat kita. Hari ni kita berhenti di apa yang kita suka. Tu dia kata
kamu telah mati terhadap kehendak dan nafsu. Tak ikut hak tu. Pasal apa? Bagi orang yang ada macam ni, ada meh ke, ada dawai ke, ada spring ke, tak ada apa ke, sama ya. Jiwa tak berubah. Bagi RM1 ke, RM5 ke, RM100 ke, RM1000, serupa ya. Jiwa tak berubah terhadap Tuhan dia. Ya. Sekarang ni kita bagi RM20,000. Macam mana? Dengan bagi RM20, dengan bagi RM2. Beza dah. Dia beza dah. Tuhan kata hang letak tu tinggi. Tu hang yang bagi jiwa hang jadi RM2 tak suka, RM20,000 baru hang suka. Hang letak kat benda. Hang duk atas nafsu hang. Ikut hang. Ya. Dan bila nak mati besok, bila nak balik jumpa Tuhan esok, apa yang kita harap? Harap mai, harap duit. Apa yang kita harap? Apa yang kita suka? Kenapa tak heret mai pi nak mati? Kenapa tak heret benda kita suka mati? Pasal apa nak pergi kat Tuhan juga? Cuba cerita. Nak pergi kat mana? Nak pergi kat mana? Masa mati. Ada duit berjuta pun nak ingat kat siapa masa tu? Pasal apa nak balik kat Tuhan? Pasal apa ketika ni boleh tertarik dengan benda-benda tu? Tak tertarik kat Tuhan pun. Betul. Nak mati sekali dan cari bahan-bahan yang boleh bawa pergi kat Tuhan. Awak tak letak mai depan hidung waktu nak mati, kira 1, 2, selok dia. Pasal apa ambil Yasin baca? Pasal apa nak kena ucap kalimah syahadah ketika tu? Awak mai tak ada nilai waktu tu. Faham. Ya. Okey Ustaz. Ni daripada Muhammad Saleh Hashim bertanya. Assalamualaikum ayahanda guru. Ya, waalaikumsalam. Okey, ceritakan sedikit sejarah nafsu dalam sifat-sifat nafsu tu Ustaz. Okey. Dia nafsu ni sebenarnya benda yang bagus pada tubuh kita, benda yang membangun kehidupan kita, tetapi mesti dikawal. Dia ada 7 nafsu besar dalam hidup kita ni. Pertama, nafsu yang paling memberontak, tak duduk, tak sengak, tak pernah setuju, tetap melawan. Nama dia amarah. Ya. Kedua, nafsu yang tetap melawan juga. Cuma dia ada sedikit rasa bersalah. Dia panggil lawamah. Ketiga, dia ada nafsu yang tetap juga nak belah api, tetapi dia ada sedikit penyesalan dan rasa bersalah. Dia panggil mulhammah. Keempat, dia ada nafsu yang baik yang tertanam dekat diri. Dia panggil mutmainnah. Kelima, dia ada nafsu yang tinggi sikit, duduk pada orang-orang yang betul-betul nak pergi kat Tuhan, bersungguh-sungguh pada Tuhan. Dia panggil radiyah. Keenam, dia ada nafsu yang cukup hebat, para nabi-nabi, para sahabat, para salihin. Dia panggil nafsu mardiyah. Dan ketujuh, nafsu yang hebat ada kat Rasulullah SAW. Dia panggil kamaliyah. Nafsu ni sifat menentang, dan sifat tak ada perenggan. Tetapi perlu ada untuk membangunkan hidup. Kalau tidak, hidup tak terbangun. Ya. Jadi kawal dia. Kawal dengan apa? Kawal dengan kenai. Bila kenai bolehlah kawal semua-semua tu. Ya. Bila tak kenai, dialah kawal kita. Ya. Jadi jagalah dia sungguh-sungguh dengan mengenal Tuhan. Pastinya dia terkawal. Ya. Tu nafsu. Baik. Sampai bila pun dia tetap steady. Baik. Okey. Dia kata lagi. Ambil sikit bawah. Boleh. Apabila kamu telah mati terhadap kehendak dan nafsu, maka akan dikatakan kepada kamu,
Moga-moga Allah melimpahi rahmatnya kepada kamu dan Allah akan menghidupkan kamu pada satu hidup yang baru. Pasal apa? Pasal jiwa dah dekat dengan Tuan punya yang bernama baru. Allah. Okey Ustaz. Jadi Ustaz, saya bagi contoh mudah ni Ustaz. Contoh yang hari-hari kita duk lalui Ustaz. Ya. Okey. Tubuh ni perlu pada makanan. Ya. Okey. Jadi macam mana nak tengok, nak faham, nak bagi reti bahawa badan ni je yang perlu pada makanan tu Ustaz, bukan pada roh ni. Macam mana Ustaz? Sebab elemen kejadian yang berbeza. Roh tu adalah daripada diri Allah mutlak. Tubuh ni daripada sifat Allah Ta'ala mutlak. Okey. Jadi, tentulah dua keadaan yang sangat berbeza. Roh dia, jasad dia fizikal. Dia ada elemen-elemen daripada apa dia dijadikan. Elemen api, elemen tanah, elemen air dan sebagainya. Namun, oleh kerana dia tak boleh berdiri sendiri, dia kena berdiri dengan roh. Ya. Suka tak suka, dia kena ada roh. Maka dia perlu kepada kekuatan jasad. Sebab roh pun dia tak boleh berdiri sendiri, dia kena ada jasad. Maka jasad perlu makan. Sebab sifat dia. Dia perlu makan. Kita kata kita nak makan, sebenarnya dah. Badan memerlukan makan tu. Baik. Dia tak tahu pasal makan tu. Roh yang tahu. Muhammad yang tahu. Maka dikhabarkan untuk badan kepada roh. Dan roh mengkhabarkan kepada badan keperluan. Bila yang mengenal, dia makan kadar untuk tubuh tu selesa. Yang tak mengenal, dia makan dengan luxury. Ya, betul. Dia tak tahu kata, roh abang untuk selesa aku boleh berdiri. Hang pergi makan sampai aku pun jadi buta dalam ni. Hang tokak ni. Makan macam-macam hang ni. Sampai roh kata aku jadi penat dengan hang, aku jadi kalang kabut. Ya. Dengan makan yang hang duk pulun tu. Pasal? Okey Ustaz. Ya. Silakan. Teruskan Ustaz, tak apa. Dan, okey. Maknanya Ustaz, roh Muhammad dengan roh dia combine dua, itulah nyawa, betul ke Ustaz? Betul. Betul ya? Betul. Baik. Betul pada kejadian lah. Tak betul pada hakikat. Baik. Faham. Ya, baik. Okey Ustaz, saya tanyakan untuk Muhammad Nizam ni. Dia cakap, tapi Ustaz nak duduk tang situ memang payah sangat Ustaz. Terutamanya bab duit ni Ustaz. Tolong bagi nasihat sikit Ustaz. Tak payah duduk lah. Tahu. Laluilah hidup. Tapi tahu. Bila tahu boleh kawal pasal duit ringgit semua ni. Masalahnya kita nak hidup mana boleh duduk. Dia ada rumah berdiri lagu tu dah. Kita kena tahu keadaan tu. Bila kita nak duduk macam mana? Nak duduk tahu nak. Bila kita tahu dia dah berdiri macam tu, kita boleh lalui dengan sempurna. Bila dah reti, kalau ada duit, orang yang tahu, orang yang reti bab ni, dia nak kawal duit dia buat apa? Sedekah. Tahu pun. Dia sedekah. Ingat, ni Ustaz Lee ni dia pandai kan? Ustaz Lee. Aduh. Okey Ustaz, ni daripada Alun Tradisi Muzik. Sedap nama dia punya. Nama dia. Email dia. Assalamualaikum Ustaz. Tradisi Muzik, nama dia Gamelan.
Okey Ustaz. Assalamualaikum. Dalam peringkat nafsu tu Ustaz, bagaimana kita nak verify kita di peringkat yang mana? Adakah bila kita senang je. Tengok cerita pasal Tuhan jadi guna. Cerita pasal duit jadi guna. Cerita pasal mati jadi guna. Cerita pasal nak keluar EPF jadi guna. Tengok jiwa condong macam mana. Ya, betul. Baik. Okey Ustaz, daripada Zul Zarul. Ustaz, boleh terangkan seronok dengan diri sendiri selama ni duk seronok dengan benda. Dengan diri ni tak pernah seronok. Tapi bila orang pelekeh, sakit rasa, down terus. Macam mana tu Ustaz? Pasal kita tak mengetahui. Kita tak mengetahui diri kita dalam pandangan mulia Tuhan. Sebab tu kita asyik tengok di luar. Sebab tu kita asyik tengok benda luar. Kita tak tengok diri kita yang boleh mengetahui luar. Kerana Tuhan pandang kita. Kerana Tuhan kenal kita, tahu kita, reti bab kita. Sampai kita boleh pandang hak luar tu. Kita terlupa pandang Tuhan kat kita tu. Sebab tu kita tak ingat diri kita. Walhal, logiknya, kalau Tuhan tak pandang, confirm tak ada. Ya. Tetapi bila ada, dia ada macam biasa. Dia tak tengok kata, ada ni kerana dipandang. Ada ni bukan kerana hang nak ada. Ada ni bukan kerana hang main atas sebab tu sebab ni. Ada ni kerana aku tengok hang asal. Aku tengok hang azali. Aku tengok hang qidam dah tu ada. Maka tengok aku tu sampai terbit. Dan yang tengok hang ni Tuhan, aku. Bila terbit tentu terbit dengan keistimewaan. Diri hang tu istimewa. Sebab yang pandang tu aku. Tetapi hang tak tengok diri hang yang aku pandang sampai sempurna. Hang duk tengok benda lain yang boleh menyeronokkan nafsu hang. Jadi pandangan hang aku tinggal. Aku pandang hang sampai hang kenal hijau, kenal kuning, kenal biru. Hang tak tengok kerana aku pandang hang kenal, hang tengok kerana hang reti yang belajar, hang dah besar, hang dah tahu. Tu hang tak pandang diri hang. Baik. Pukai kena. Okey, soalan daripada Syana lagi Ustaz. Okey. Kalau nafsu seronok tu tengok anak bini seronok dengan cara bagi semua duit EPF tu kira macam mana Ustaz? Saya memang tak rasa Saya apa? Saya memang tak rasa sangat dah bak beli itu ini, tapi seronok bila tengok anak bini seronok dengan pemberian saya tu Ustaz. Kerana Tuhan seronok kat diri kita. Sebab tu kita boleh seronok dengan pemberian kita kat orang. Kita tak melihat Tuhan seronok kat kita sampai kita berseronok kat orang. Kita tak tengok yang tu. Kita tengok kita seronok kat orang. Pasal apa kita seronok kat orang? Pasal Tuhan seronok kat kita. Tuhan suka kat kita. Maka seronok tu timbul berdiri. Allah. Yang kita tengok, kita seronok tengok dia. Kita tak tengok Tuhan seronok tengok kita. Cermin kita Ustaz. Kita ni cermin dia. Bayangan diri dia. Kita tak tengok ya apa dia tunjuk. Kita duk tengok benda yang kita duk tengok, kita duk nampak. Why? Bukan dia tunjuk benda tu, dia tunjuk diri kita tu. Kerana aku tengok hang lah, hang nampak mega merah di ufuk tu. Ya. Hang tak tengok aku tengok hang, hang duk tengok benda tu. Hang tak tengok kerana aku tengok hang. Sampai boleh kenal benda tu. Aku kenal kat hang kerana aku tengok diri hang tu hebat. Terbit habis semua hebat-hebat ni. Kerana hebatnya diri hang dalam pandangan aku. Hak ni hak manusia tak tengok. Ya. Okey Ustaz. Ni kita pi atas sikit Ustaz. Maknanya Ustaz, kalau seseorang tu dia memberi tapi dia tak pernah dikuasai oleh emosi dia, maka tu lebih baik Ustaz noh? Ya. Sebab apa? Sebab dia melihat diri dia tu lebih daripada segala-gala yang ada pada luaran dia. Jadi dia tak tertakluk, dia tak tertakluk dengan emosi ke apa takluk. Sebab diri dia tu lebih baik daripada yang apa-apa yang ada. Termasuklah apa yang dia bagi. Sebab tu bila dia bagi, apa yang berlaku kat dia? Dia tak teringat kita dia bagi. Allah.
Ini bagi Nabi dah tunjuk Ustaz. Ya. Nabi tunjuk Ingat. tu. Sebab tu peristiwa Nabi kalau tak salah lah Ustaz, Arab Badui bagi dia apa? Limau masam ke? Limau masam Ustaz lah. Anggur. Dia makan anggur masam, dia makan sampai habis Ustaz lah. Sampai habis. Sampai sahabat kata, kami selalunya tengok hang makan, hang bagi kat kami. Ya. Ini kami tengok hang sapu sebiji sedap, cantik hebat, pulun seorang. Kenapa hang tak bagi kami? Ya. Teruslah Nabi kata, hampa tak boleh makan, dia terlampau masam. Sebab tu tak bagi kat hampa. Bila hampa makan sekali, hampa tu buat muka masam, kecil hati orang yang bagi benda tu. Sebab tu tak bagi kat hampa. Sebab sekali hampa tak boleh terima masam tu. Hampa nak terima anggur manis je. Anggur masam apa bukan mau. Hampa terima Tuhan belah manis ya, belah masam bertolak Tuhan. Payah cerita lah benda ni. Tu hebat Ustaz. Hebat sangat tu. Bungkui Ustaz. Allahu Akbar. Macam Kita mana kata, nak duduk? Kita kata kita kenal. Bagi masakan tak sedap sikit ya, buat muka. Hang kata hang kenal. Buat muka. Kan? Nampak sangat kuat bohong lagi ni Ustaz. Munafik depan belakang. Lepas tu bila kita kata, dia buat merajuk. Banyak cantik sekarang. Ustaz ni cakap kasar. Ustaz ni apa cakap kasar? Kasar lah hang tu. Kasar. Jiwa tak lembut langsung. Allahu Akbar. Sangat sampai nipis Ustaz. Okey Ustaz, Nur Muhammad bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Saya tak ada soalan buat masa ni. Cuma saya nak sampaikan salam ayahanda saya Muhammad dekat Ustaz dengan lafaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kirim salam saya balik dekat ayah. Baik. Okey. Boleh sambung ke Ustaz? Boleh, insyaAllah sambung. Okey. Baik. Dia kata, moga Allah melimpahi rahmatnya kepada kamu dan Allah menghidupkan kamu kepada satu hidup yang baru. Maka hiduplah dengan hidup tak ada dosa. Apa dia? Dia tak lupa kat Tuhan dia. Itulah orang yang tak ada dosa. Dia tak lupa kat Tuhan dia. Dia tetap ingat. Kita ni dosa yang kita buat hari-hari, lupa kat Tuhan. Sebab tu bila kita nak pergi kat Tuhan kerana kita dah tua, Tuhan tak pakai. Sebab hang lupa kat aku. Kerana hang tua, orang ingat aku tak pakai, ingat hang tu. Baik. Selepas itu, kamu akan diberi hidup yang tidak ada mati lagi. Tak matilah jiwa yang melihat Tuhan. Tuhan mana mati? Jiwa yang nampak benang Tuhan tu, jiwa ni hidup lah. Tak mati lah. Kamu akan dikayakan dan tidak lagi apa-apa. Pasal apa? Tak heran. Yang kata kaya ni, ada tak apa, tak ada apa. Aku tak heran. Ya. Maka tidak ada lagi yang dikatakan mati pada orang macam ni. Kamu akan dikayakan dan tidak lagi apa-apa. Tak jadi dah miskin. Pasal apa? Pasal Tuhan tu maha kaya. Ya. Ya. Tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat. Ni orang kaya. Harta tak boleh bagi manfaat kat aku dan harta juga tak boleh bagi mudarat kat aku sebab aku kaya. Okey. Jadi Ustaz, yang belajar usuluddin yang dikatakan sifat istirna dengan iftikar, maka tempat menanggung tu insan lah, betul Ustaz? Ya, tempat cerita, tempat terima, tempat lakonan, tempat semua insan. Baik. Minum ayak melori lah, lepas ayak. Panas tu. Allahu Akbar. Baik.
Ya, ada soalan apa? Silakan. Okey, saya tanya lagi Ustaz. Boleh. Maknanya Ustaz, jiwa ketika umur 5 tahun dengan jiwa ketika umur 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sampailah berapa pun tetap jiwa yang sama. Tubuh je berubah Ustaz. Ya. Pasal murahan. Tubuh tu benda murahan. Tuhan bukan nak tengok tubuh tu. Tuhan tengok jiwa tu. Sebab tu rasa manis Ustaz. 5 tahun rasa manis macam tu lah. Sama. Mana ada ubah. Sebab yang tahu tu bukan ada berubah. Yang berubah ni yang diketahui. Yang mengetahui tak berubah. Allah. Rugi tak tahu had ni Ustaz. Ya, rugi sangat. Rugi sangat tu. Baiklah tukar jadi itik serati. Ah? Baik. Okey Ustaz, Farihin Fidaw bertanya ni dia ada istilah sikit ni Ustaz. Apa itu Hayatil Maknun? Hayatil? Hayatil Maknun. Minta maaf, tak tahu saya Arab ni kan pandai sangat. Farihin boleh bagi terjemahan. Baru Ustaz boleh terangkan. Okey, daripada Cak Cibo. Assalamualaikum Ustaz. Tubuh makan kotor, adakah jiwa juga akan kotor? Ya, dia link. Sebab jiwa memerlukan tempat yang bersih. Kalau tubuh kotor, maka kotorlah jiwa tu. Kita ni duduk sakit kerana apa? Makan. Sebab tu makan itulah punca segala-galanya. Bukan pasal ambil ubat. Bukan pasal kita telan ubat. Pasal makan. Ya. Sebab apa dia ubat kita? Apa yang kita makan lah. Betul. Betul. Okey Ustaz, Zazarul bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Maksud hati gelap bila berbuat dosa tu macam mana Ustaz? Bila hati gelap ilmu susah nak faham. Macam tu ke Ustaz? Bukan macam tu. Bila hati gelap Tuhan susah dia nak kenal. Ya. Okey Ustaz, ni daripada Ari yang tadi alun tradisi muzik tadi. Assalamualaikum Ustaz, saya kerja main muzik. Ya. Adakah haram Ustaz rezeki yang saya perolehi dari pekerjaan ini Ustaz? Nak haram pasal apa? Apa sebab nak haram tu? Kalau pergi main muzik, tempat ada benda-benda syubhah tu kotlah nak haram. Jangan bagi tempat syubhah lah. Main muzik sampai lupa kat Tuhan tu salah. Sedangkan muzik boleh bawa bagi kita ingat kat Tuhan. Betul. Okey Ustaz, Fazal Fidaw bertanya. Banyak sungguh istilah. Apa yang dimaksudkan dengan jauh hari mengenal manikam tu Ustaz? Orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan je kenal Tuhan ni. Orang yang ahli Tuhan saja yang mengenal Tuhan ni. Itulah jauh hari. Baik. Okay, next. Ustaz, saja ni lari tajuk sikit. Apa tahnik belah mulut ni apa dia Ustaz? Tahnik belah mulut. Budak yang baru lahir, Nabi buat yang ni. Anak yang baru lahir, Nabi ambil kurma, Nabi baca doa, letak kurma tu dalam mulut dia, letak dia kunyah-kunyah sikit. Dia ambil kurma tu, dia letak di langit-langit budak. Maka belah mulut dia lah, mulakan kehidupan dia dengan Allah. Mulakan kehidupan dia dengan bawa kepada Allah. Yang tu dah tahnik. Kita ni tua-tua pun boleh kat tahnik. Belah gaji injin tu. Belah dengan cesok. Okey Ustaz. Okey, yang tadi Ustaz yang masuk
Haitul Maknun tu, maknanya dia perhiasan yang sangat indah. Rasulullah menggambarkan ilmu hakikat dan marifat ini sebagai perhiasan yang sangat indah. Macam mana Ya, tu Ustaz? betul. Nabi kata sebaik-baik ilmu yang kamu nak belajar adalah ilmu mengenal Tuhan. Indahlah Tuhan tu jamal, Tuhan tu kamal, Tuhan tu qahar. Tuhan tu sangat-sangat indah. Sehingga semua yang terbit, yang indah-indah yang kita tahu, yang kita rasa ini adalah keindahan Tuhan. Sebab tu mengetahui tentang Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat indah menjadi perhiasan hidup. Sebab yang kita tahu itu adalah maha indah. Itu jadi keindahan. Baik. Okey Ustaz, bila nak bagi faham contoh dia. Boleh. Kita pagi-pagi bangun tak ada berus gigi. Komok-komok makan cucuk, pergi jumpa kawan. Mandi pun tak ada. Sampai dekat kawan tempat tu rupanya dia toki minyak wangi. Walaupun kita tak mandi, kita pergi duduk dengan toki jual minyak wangi. Dan kita tetap wangi. Sebab yang kita pergi duduk tu dengan toki minyak wangi. Kita ni buruk. Kita ni dijadikan gelap sikit lah. Macam nak hujan sikit. Kan? kita gelap. Kulit tak elok. Tetapi kita mengetahui tentang Tuhan. Kita melihat Tuhan. Bukan itu yang tak elok. Yang elok diri yang tahu tentang Tuhan sebab mengetahui yang elok. Maka gelap hak di luar. Bukan pakai. Dia pakai cerah yang ada dalam. Jadi perhiasan dia, diri dalam dia tu terhias dengan keindahan Tuhan. Sebab tu siapa mengaji ilmu mengenai Tuhan, dia telah menghiaskan diri dia dengan perhiasan yang sangat-sangat cantik. Ya. Okey, faham? Faham. Okey Ustaz, ni daripada Syahnas lagi. Adakah sama sebab tahnik tu dengan azan dan iqamah untuk anak yang baru lahir? Belah mulut sikit. Tahnik ni dia belah mulut. Dia ambil benda belah mulut. Lah ni kurma tak ada. Ambil gula sikit atau buah manis sikit suap. Baik. Okey Ustaz, daripada Abang Aziz kita daripada Singapura, Ustaz, bila kita kenal pada diri, ia adalah kekasih yang sangat kita bergantung di setiap perbuatan, setiap masa, setiap akhir hayat, sehingga akhir hayat kita beri panduan sampai akhir hayat nanti. Soalan betul Ustaz? Betul ke macam tu? Betul. Ya, sangat betul. Okey Ustaz, ni Fauziah dia buat hal dah. Ustaz, cara-cara pukau suami apa Ustaz? Cara-cara pukau suami? Ya. Bawalah hati betul-betul pergi kepada Allah dengan kasih sayang. Nescaya hati itu akan jadi gambaran pada hati suami. Hati yang pergi kat Tuhan dengan cantik, hati pergi kat Tuhan dengan lembut, hati yang tidak ada prasangka, hati yang dengan ilmu, hati yang dengan kefahaman, pastinya suami akan tertarik. Induk pergi dengan suami dengan nafsu, dengan segala benda yang tak puas, segala benda yang tak kena, macam mana suami nak tertarik? Dekat Tuhan tak pergi betul-betul, pergi betul-betul. Baik. Okey Ustaz, Khalifah bertanya, Ustaz cerita sikit jiwa yang tenteram. Terima kasih Ustaz. Mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang kesempurnaan Allah, mengetahui tentang kecintaan, mengetahui tentang keriduan Allah, sehingga terbangkit rasa hamba untuk kita kembali kepada Allah, maka itulah tenteram. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sebelum ni mungkinlah di topik sikit lah. Sebelum ni Ustaz ada cakap yang dekat sini ni tempat kita mengenal. Di sana nanti tempat penyempurnaan kenal tu.
Jadi saya tak faham yang tempat penyempurnaan kenal tu macam mana Ustaz. Saya tak boleh nak proses benda tu Ustaz. Lah ni hak kenal ni faham lagi. Macam mana Ustaz? Lah ni tempat penyempurnaan kepada kenal di dunia ni tentang Allah tu di sini. Okey. Betul. Okay. Lah ni di sini tu kenal betul. Kau duk sembang je kenal. Tak mampu Ustaz nak kenal. Kalau tak mampu apa nak tanya hak tak main lagi tu. Duk dalam tak mampu. Sini pun bersepah je. Okay Ustaz. Buat apa nak tanya benda hak tak main lagi. Benda hak duk ada pun kita tak settle lagi. Okay. Ya. Kalau siapa settle di sini, sana. Consider settle. Okay. Ya. Jadi macam nak tahu diri tu dekat sini settle Ustaz? Siapa yang bertanya? Alif. Alif. Hmm. Alif makan manis. Ya. Alif makan kopi. Okay. Rasa dia apa? Manis rasa manis, kopi rasa kopi ya. Rasa kopi kan? Saya pergi abang dekat Alif kata tuteh. Tak boleh ya? Pasal apa tak boleh? Sebab kopi rasa kopi. Pasal apa tak boleh? Pasal yakin kopi tu kopi. Pasal yakin. Kalau dah yakin di sini, kita melihat itu kebesaran Tuhan. Ya. Apa masalah di sana? Oh, okay. Faham. Okay, Ustaz. Faham. Ya Allah. Okay, kata warrior. Terima kasih, Ustaz. Baik. Baik. Okey, Ustaz. Daripada Azimah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz kata dia tu Jamal. Sebab tu kita suka tengok muka kita kat cermin. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Rindu tu yang tengok hari-hari. Siapa tak tengok cermin sehari memang bodoh. Memang bodoh. Kerana dia rindu nak tengok Tuhan dia. Dia tengok muka dia. Hari-hari nak tengok. Sikit pun nak tengok kat muka dia kan. Tu paling dekat sekali tu. Ya, betul. Ya. Okey Ustaz, daripada Ain. Ni panjang sikit Ustaz saya baca. Assalamualaikum Ustaz. Setiap terjemahan Al-Quran ada terjemahan yang dalam kurungan dia wahai Muhammad, Nabi Muhammad. Contoh, katakanlah wahai Muhammad, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikan bagaimana akibat yang menimpa orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu. Adakah Muhammad yang dikatakan itu adalah diri yang mengenal? Ya, betul. Okey. Ustaz, Syafiq Luis. Kalau segan nak tengok cermin tu pasal apa Ustaz? Malu kerana kita rasa tak layak. Allah. Tak layak diri kita ni ada kerana kita tahu kalau dibanding dengan Tuhan kita ni apa betul tak? Malu nak tengok. Walaupun rindu tapi malu nak tengok. Tinggi sangat kasih Ustaz. Ya, dia tak boleh dia kata tak padan. Tak padan ni. Dengan diri aku tak padan. Wahai itulah padan. Tapi jiwa dia tak boleh. Jiwa dia merasa Tuhan terlampau hebat. Tak layak dia nak tengok. Nak angkat muka pun tak boleh Ustaz. Ya, sebab tu Nabi suka tunduk bila duduk. Syafiq cakap mampu gini Ustaz. Mana nak tahu sendiri tanggung lah. Ya, mana cik nak tahu. Mana nak tahu dia pun tak abang. Okey Ustaz, Iskandar tanya, faham tentang perhiasan tu Ustaz tapi rasa tak layak Ustaz. Pasal apalah di Iskandar ni Ustaz? Lah, bila Tuhan suluh, bila Tuhan tunjuk diri dia. Diri kita tak ada nilai. Tu ketika Tuhan tunjuk diri tu. Sebab tu tak ada nilai tu berlaku kat kita. Malu, resah, ketak. Pasal apa? Tak ada nilai. Sebab Tuhan perkenal diri yang paling bernilai. Allah. Tak Ustaz, sembang 2 jam rasa pun tak ada ni. Apa cerita ni Ustaz? Tu pasal dia besi. Lambat. Besi lambat Baik. Ada lagi soalan? Silakan. Dah ketak dah Ustaz. Iskandar dah ketak dah.
Silakan tuan-tuan, soalan. Tanyalah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz, macam ni. Ni lari tajuk sikit boleh Ustaz? Boleh. Masa berkebun tadi adalah nak saya nak orang Perak kata perun api lah. Jadi Ya, bila saya perun, ambil ya. ada kayu tu adalah anai-anai. Beberapa ekor Okey. anai, kuku isan anai tu. Tapi Ya. dalam hati tu kata ada lagi kan anai. Tapi saya letak juga kayu tu dekat unggun api. Ya. Itu satu. Kemudian bila saya nak potong pula orang kata pokok-pokok yang mana pokok liar tu, pokok ni hidup juga. Aku potong kan. Jadi hati tu macam ya Allah nak potong ke? Macam tu. Macam mana Ustaz? Dosa ke Ya. Ustaz? Tak dosa, tak dosa. Ya apa? Kita yang jadi raja dia. Ya. Kita raja dia. Ya. Tak faham Ustaz. Acik tak faham. Tak faham lah. Kalau bukan kerana kak nak pakai baju kapas ada tak? Tak ada. Habis siapa raja sekarang ni? Kak lah. Sebab nak Ha, pakai tu. baju kapas terpaksa. Tak faham ke saya kata raja tu? Tapi tak kuat lah Ustaz. Tak payah kuat-kuat lah. Faham sudah lah. Nak kuat buat apa? Kuat hati. Ustaz, terima kasih Ustaz. Macam baru ni lah Ustaz. Ha. Lama saya 2, 3, 4 hari lah tak ada kat rumah. Cuti. Okey. Lepas tu, Okey. balik-balik dekat kan pokok depan rumah saya tu ada pokok bunga apa semua tu. Lepas tu ada penyengat duk bersarang Okey. dah besar dah kat situ. Okey. Kan? Lepas tu ialah sebab kita punya zaujah nak jemur kain apa semua tempat tu tempat lalu lah. Saya ambil lah riset sembuh habis satu koloni tu mati Ustaz. Ya. Tak apa macam tu Ustaz lah. Dia bunuh sebab dia benda yang boleh membahayakan. Kita bunuh. Ya. Bukan saja nak bunuh. Kita bunuh. Tetapi dengan sekali bunuh. Kan kisah dia. Ya. Faham. Macam tu lah tadi cerita cik tu tadi. Pasal kita kesian semua belah pula terus duduk dalam rumah. Macam cicak ah. Okey cik. Okey. Okey tu. Baik. Okey, next. Oi, pasal apa berkabut pula. Sepit mata. Pasal duduk di apa tu? North Pole. North Pole. Okey, soalan. Tak buat mengaji tanya, dah buat mengaji tak nak tanya pula. Hai, lag apa ni. Okey, soalan seterusnya. Tengok Okey. tak ada tanya. Tanya. Surah Kahfi ni surah Tauhid ya Ustaz? Ya. Kemudian kenapa bila kita solat bertahiyat baca tahiyat akhir tu kita mention Muhammad dan Ibrahim. Macam Ibrahim ni Islam yang mula-mula. Bapa tauhid. Semua nabi bawa agama tauhid. Cuma Muhammad ni pelengkap agama tauhid. Jadi Nabi Ibrahim pembawa mula kepada agama Nurul. Hanif. Agama Hanif. Nabi Muhammad menyempurnakan agama tu. Jadi tahiyat akhir tu sebenarnya untuk Nabi Muhammad SAW dan juga
Nabi Ibrahim lah. Ya, untuk kita lah Nabi Muhammad. Kita buat apa? Nabi Ibrahim, mereka semua selamat lah. Yang tak selamat kau tu. Dia tuju keluar lagi Ustaz. Dia tuju Nak keluar. pergi kat lain buat apa? Semua duduk kakak. Nabi Ibrahim pun duduk kakak. Nabi Muhammad pun duduk kakak. Tak payah tengok mereka. Tengok diri kak sudah. Okey Ustaz. Saya budak baru belajar Ustaz. Semua duduk tu. Tak apa. Janji mau belajar. Ya, insyaAllah. Mau belajar jadi kira okey lah. Okey Ustaz, ni daripada soalan daripada Fazan. Ustaz, macam mana kita nak convince dengan orang jangan cakap dengan sekian-sekian benda, contoh duit, insurans dan sebagainya tu boleh menjamin masa depan, Ustaz? Lah, dari segi cakap lah, tapi dari segi faham kena pegang. Cakap tak pakai kalau faham kita betul. Masalah dia faham tak betul, dia duduk ni cakap tu. Nak cerita pasal insurans, kita bukan bergantung dengan insurans sebab kita tahu kan ada apa semua tu. Tapi permasalahan hidup nak buh tak mana. Korang-korangnya hang ada satu tindakan untuk memastikan esok hang tak ada. Benda ni boleh jadi cover, boleh tolong, boleh bantu. Bukan kita kata mai dari benda tu, kita nak ingat Tuhan, kita tahu. Tapi persoalan hidup nak letak di mana, letak di insurans tu lah. Takkan salah. Baik. Jadi Ustaz, Ya, yang betul-betul ni macam mana Ustaz? yang betul-betul tahu kata ada satu ya, ada kita. Betul. Ha? Betul. Baik. Okay, next. Silakan tuan-tuan, puan-puan, adik kakak semua, silakan. Ustaz pergi mana tu? Sat. Ada kerja Sat, benda tumpah pula. Allah. Ayak. Ayak. Ayak, baik. Okey Ustaz, soalan daripada Zarul lagi. Zarul. Berkenaan dengan seronok dengan diri ni Ustaz, bila kita tengok pada diri je ingat Tuhan. Terus lepas tu seronok hilang sebab pula mai. Macam mana tu Ustaz? Macam mana memang macam tu lah. Kan saya dah kata dia main dengan kepelbagaian dia. Dia memang macam tu. Tok Sarut jadi pelik tak pelik memang lagu tu. Tak ada kepelikan pun pada keadaan-keadaan tu semua. Memang betul dah. Sini bukan medan ya tak ya Ustaz dah. Dia jelas, terang, jelas. Semua benda dah terang. Akan Tuhan tu jelas sangat. Tak perlu nak risau, tak perlu nak jadi pelik, tak perlu nak tanya-tanya. Benda confirm dah dia datang daripada Allah. Okay. Next. Okey Ustaz, baru ni ada satu hamba Allah dia bertanyalah di dalam YouTube tu. Yang sebenar-benar wujud ni macam mana Ustaz? Ada challenge tentang tu Ustaz. Yang sebenar-benar wujud adalah tahu. Tak tahu dia tak panggil wujud. Maka Tuhan itu adalah yang tahu. Dalam tahu tu ada segala-galanya. Maka terbitlah wujud tu. Menerbitkan sedar, menerbitkan faham, menerbitkan reti wujud. Yang kata tahu tu. Sebenar-benar wujud tahu. Tak tahu lembu. Dia bukan wujud. Dia tak tahu. Yang wujud kita. Sebab kita tahu tentang dia. Nama dia pun kita yang buat.
Baik. Okey Ustaz, Fauziah minta jelaskan cerita Laila dengan Majnun ni Ustaz. Faiz dengan Laila. Cinta Tuhan lah. Cinta kasih Allah kepada Majnun ada dekat Laila. Cinta kasih Allah, rindu kasih cinta Tuhan, kelembutan, keindahan, cantik semua tu ada pada Laila. Cinta Majnun ada dekat Laila. Cinta Laila ada dekat Majnun. Cinta Tuhan pada kedua-duanya. Bukan Laila, bukan Majnun. Cerita tu cinta Tuhan. Buat apa nak hidup dekat Laila dan Majnun? Baik. Okey Ustaz, kalau dari segi ilmu lah Ustaz, dalam dalam banyak sifat dia, yang mana paling terang sekali Ustaz nak bagi faham? Ilmu. Ilmu paling terang. Sifat alim. Tak ada alim, tak ada. Baik. Okay, next. Okay. Ni dia soalan panjang ni. Okay, daripada Syafiq Luis. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Masa malaikat berkata nanti mereka akan menumpahkan darah dan membuat kerosakan. Dan Allah berfirman, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tak tahu. Jadi Ustaz ada maklumkan sebab manusia ni lah kamu malaikat ada. Jadi mengambil sejarah pembunuhan seawal-awal anak Nabi Adam, macam mana kita nak hadam dialog antara Allah dan malaikat tadi Ustaz? Cuba kita tengok rangkaian cerita. Kalau Habil tak bunuh Qabil, yang bertanya ni mai. Syafiq. Abang. Ustaz tanya. Tak mai dia kata. Kalau tak mai, cerita tentang malaikat kata, cerita tentang iblis kata dekat Tuhan. Nescaya mereka akan menumpahkan darah. Tuhan kata hang tak tahu. Pasal apa? Pasal aku buat tu diri aku. Hang bukan tahu apa. Aku sembunyi pengetahuan hang tentang diri aku dekat diri hang pun tak tahu. Okey. Ya. Maknanya Ustaz, dialog lah. Kita kata dialog nak bagi akal ni boleh faham. Maknanya dialog antara malaikat, iblis, Allah, Adam ketika tu. Maknanya dia bukanlah seketul itu Allah, seketul itu iblis, seketul itu malaikat, seketul itu Adam. Bukan macam tu kah Ustaz? Bukan. Itu bayangan akal kita, duk bayang tu. Saya nak tanya lah yang bertanya. Ya. Tuhan dialog di mana tu? Syafiq jawab. Dia abang tak tahu Ustaz. Habis tu sembang benda kita tak tahu apa. Kalau Tuhan berdialog, nak berdialog di mana tu? Masa dia berdialog, iblis duduk depan dia ke belakang dia ke duduk atas kokong dia? Malaikat duduk tak mana masa berdialog? Tuhan duduk depan, malaikat duduk kanan, iblis duduk kiri, Adam duduk tengah. Lagu tu ke? Lagi tak tahu Ustaz. Duk pergi tanya hak tu apa? Tuhan kata cerita tu semua kena hang ya. Baik. Okey Ustaz. Dalam Al-Quran banyak menyebut tentang bumi Ustaz. Jadi bagi pencerahan sikit Ustaz supaya kami faham. Diri kita, bumi ni tempat tubuh nak jadi. Sebab tu dia cerita bumi tu banyak. Tubuh Tuhan buat daripada unsur tanah, unsur angin, unsur api dan unsur air. Mestilah mai dari bumi. Sebab tu dia cerita bab bumi. Nak cerita apa? Nak cerita pasal bumi ke nak cerita pasal kita tu? Pasal kita. Baik. Okay, next. Tanya.
Tanya baru keluar. Tak tanya dia Tak tanya. Beredak duk orang tu. Tak tanya mana cik nak tahu. Takut kena bala nanti Ustaz. Aduh. Mana boleh pi belajar silat sampai tak mau kena tumbuk langsung. Mana boleh. Kan. Itu jurus yang ke-14, lari. Okey, silakan. Silakan tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz Lee. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya. Makcik nak tanya. Boleh cik, silakan. Apa pendapat Ustaz jika pakaian ataupun jenis makanan apa yang kita nikmati tu bukan menghijab kita Ustaz. Kita anggapkan tu sebagai layanan daripada Allah untuk kita. Ya. Macam mana Macam Ustaz? Macam tu kena pandang sepatutnya. Itulah kasih, itulah kecintaan, layanan, santunan Tuhan dekat kita tu. Bukan pakaian tu, santunan tu. Layanan, kasih sayang dia. Baru betul Ya, sebab tu benda-benda tu tidak akan menghijab kita kan Ya, Ustaz? kalau tidak jadi hijab tu saya kata. Tu tengok di benda, tak tengok diri yang melihat. Aku layan hang sebab tubuh hang perlu, tapi hang tu dalam pandangan aku sampai tubuh hang dapat benda-benda ni semua. Kerana aku layan hang. Barulah pakaian tak jadi hijab. Baru makanan tak jadi hijab. Barulah semua perkara tak jadi hijab. Bila tak nampak mai dari Tuhan, tak nampak sebagai satu layanan kasih sayang, semua benda akan jadi hijab. Ya, terima kasih Ustaz. Sama, Encik, sama. Okey, jadi macam tu Ustaz, bagi tips sikit Ustaz bagi memperelokkan lagi martabat hamba kita ni Ustaz. Bangkit tidur, tengok Tuhan dulu yang sampai. Di balik sedang, di balik kesedaran masa pagi, nampak Allah dulu yang sampai. Nampak Allah dulu yang ingat. Akan jadi benda yang hari-hari kita mesti pergi kat Tuhan dia. Tengok cerah, teringat kat dia. Rasa sejuk, teringat dekat dia. Rasa lapar, teringat dekat dia. Mana ada ruang untuk kita lupa kat dia? Baik. Okey Ustaz, ni soalan daripada Zulzarul. Maaf Ustaz, sebelum tu soalan ni macam budak darjah 1 punya soalan lah. Okey Ustaz, solat sambil pejam mata tak apa ke Ustaz? Buka mata je nampak. Makruh. Nabi kata makruh. Tak usah buat lah lama-lama sekali dia nak jadi susah. Duk pulang pula tu Ustaz lah. Okey, jadi Ustaz, dalam Quran ada sebut solat tu adalah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi nak faham Ustaz, apa dia yang solat tu adalah berat sebab dia daripada Allah. Dia pujian Tuhan pada hamba. Kecuali pada orang yang khusyuk. Bila orang tu kenal, solat jadi satu benda yang sangat-sangat senang nak buat. Bukan sebab sebelum ni semalam lah kemarin ada hamba Allah bertanya, Ustaz, kalau tak khusyuk tak boleh solat. Macam mana tu pula Ustaz? Jangan nak mereka tu kerja iblis semua mengarut pergilah solat tak khusyuk tak apa. Pasal apa jadi gelincak kat situ Ustaz lah? Jalan ni Ustaz. Pasal dia balok nantinya. Kalau tak balok tadi tu. Baik habaq malas lah, senang Ustaz lah. Lagi tu tak ada minta ampun Ustaz yang tu. Baik, al-balokiyah. Okay, next. Okay Ustaz, soalan daripada Ari. Hakikat rezeki tu apa Ustaz? Adakah duit banyak tu rezeki atau rezeki tu adalah rasa segala-gala cukup? Hakikat rezeki itu adalah kenyataan bagi Allah Ta'ala yang bernama Ar-Razak. Maka ditunjuk dekat rezeki itu.
Rezeki itu kenyataan Tuhan yang maha memberi itu, yang maha mengurniakan. Bukan rezeki itu duit. Bukan rezeki itu rumah besar. Bukan rezeki itu. Bukan rezeki itu. Rezeki ini adalah sifat yang Tuhan nak tunjuk dia tu bagi. Kalau rumah besar tu rezeki, semut ada rumah ke? Tak pun. Tuhan bukan kaki bagi rezeki, semut tak ada rumah. Ya. But Kita suka menilai rezeki ni kebendaan. ikut sukatan kita tu masalah tu, Ustaz. Rezeki paling hebat diri kita tu. Diri kita yang diwujudkan daripada kosong kepada ada. Itulah rezeki. Dengan hak tu semua rezeki sampai. Rezeki makan, rezeki pakai, semua sampai. Maka yang besar diri kita. Rezeki Allah yang paling hebat sekali. Okey. Jadi macam tu, Ustaz. Kenapa kita ni masih lagi, kita katalah nak mengatur hidup kita ni, Ustaz? Pasal kita nampak wujud kita. Kita nampak biasa wujud kita ni ada. Boleh bergerak. Wujud kita boleh fikir. Wujud kita boleh. Kita nampak tu wujud daripada diri kita. Maka kita nak atok lah, nak buat pandai diri. Jadi betul tak ayat ni, Ustaz? Menjadi pandai tu bagus, tapi jangan nak memandai-mandai. Boleh lah. Tu macam ayat sergah. Baik. Alright. Okay, Ustaz. Daripada Farzan lagi, Ustaz. Ustaz, Allah Maha Pengampun. Selalu saya dengar syirik tak diampun. Bila taubat Allah ampunkan, Ustaz. Hari-hari takut, Ustaz. Baguslah takut. Tapi janganlah kata Allah tak ampun. Melemahkan sifat pengampunan Tuhan tu pasal apa? Dia kata dia maha pengampun, tiba-tiba syirik dia tak ampun. Maha, tahu tak? Ha. Baik. Okey, ada lagi soalan? Okey, Ya. daripada Fazlarul. Okey, bagaimana caranya agar selamat dari sifat wujud, Ustaz? Sedap kata kita ni adalah tong taik. Tak kena nak bangga diri. Kita tong najis. Badan kita penuh dengan najis. Darah, taik, air kencing. Nak ujuk apa? Nak perasan apa? Mati lagi. Oh, bangkai. Jadi bangkai. Basikal yang bangkai basikal tak busuk. Bangkai kita busuk. Pesok dalam tanah. Tanah dia boleh menerima busuk. Lagi nak ujuk kah? Ya. Sebab tu guru habaq apa, jangan jadi penyamun, Ustaz noh. Yeah. Barang aku hang nak ambil, lepas tu hang kata barang hang. Banyak cantik muka. Banyak cantik muka. Aku tak tukar jadi katak pun cukup untung lah. Aku tak tukar jadi jebon pun kira cukup baik. Allahu Akbar, ya Allah. Okay, next. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi maknanya selagi ada persoalan, maknanya kita belum betul-betul yakin dengan Allah lah. Ya. Yang bila kita yakin, kita menikmati, kita melalui apa yang Tuhan bagi. Bukan kita duk pesoh benda Tuhan bagi tu. Dan kita yakin yang bagi tu Tuhan. Takkan Tuhan hak bagi tu lemah. Nak kena fikir-fikir dulu. Takkan sifat Tuhan tu lemah. Sampai nak kena ada perbuatan dulu daripada kita baru dia boleh bagi. Takkan macam tu. Orang tak panggil yakin hak tu.
Maknanya Ustaz, yakin ni, ni nak bagi faham lagi lah. Yakin ni dia tak ada cause dan effect. Betul ke Ustaz? Tak ada. Ya, betul. Dia tak ada. Sebab dan akibat tak ada. Oh, jenuh. Aku boleh solat ni sebab aku tahu Tuhan pandang aku. Aku boleh berdoa ni sebab aku tahu dia pandang aku. Dia tengok aku dengan penuh kecintaan. Dia tak pesoh dah. Dia tak peduli dah Tuhan terima tak terima. Sebab dia cukup yakin. Ya. Dia tak pesoh tentang Tuhan tu. Dia duk tengok diri dia ya. Pasal apa? Aku masih dalam tahap kehambaan yang cukup lemah. Tak boleh nak memperelokkan keadaan diri aku yang sebenar. Tu hebat lah. Ya. Okey Ustaz, Abang Aziz bertanya, Ustaz macam mana nak duduk pada keikhlasan pada satu-satu perbuatan kita? Mohon penjelasan Ustaz. Kena kenal Tuhan sungguh-sungguh betul-betul. Baru boleh jelas berikhlas. Selagi tak kenal Tuhan, dia tak boleh ikhlas. Kan Nabi kata, kita ni Islam tertegak di atas 5 perkara. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Maka Islam itu akan menjadi kuat kerana tertegak 6 rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada qada qadar, percaya pada hari kiamat. Ya. Maka kedua-dua tu, Islam dan iman, tak boleh berdiri melainkan dia dapat melihat Tuhan dia. Maka bila dia melihat Tuhan dia, apa yang dia nak? Dia nak syurga ke? Dia nak neraka ke? Dia tak mau neraka ke? Dia nak pahala ke? Apa dia nak? Dia nak Tuhan dia sebab dia tengok. Maka melihat Tuhan itulah ikhlas. Baik. Allahu Akbar. Okay, next. Ustaz. Ya. Ya, sinilah dulu kan. Saya kalau contohlah bila saya belajar sesuatu benda yang baru kan. Bila saya tak faham sesuatu tu, saya suka kaji benda tu. Kenapa saya tak faham kan? Tapi makin saya kaji, makin saya tak faham. Jadi makin benda tu buat saya jadi stres sebenarnya. Lah ni bila saya duduk fikir, saya dah belajar apa dengan ustaz ni, sebenarnya kadang-kadang dia nak bagi kita faham, kadang-kadang dia nak bagi kita rasa tak faham tu. Tapi jangan tersangkut dekat faham tu, jangan tersangkut dengan tak faham tu. Teruskan. Kalau dapat ilmu tu dan faham tu, kita akan dapat. Macam tu kan Ustaz? Boleh? Ya. Membetulkan ayat, tidak aku jadikan langit dan bumi. Dan di antara keduanya. Maka kita yang kedua. Kita tu yang dikatakan di antara yang keduanya. Kerana faham tu adalah pengetahuan kita. Tak faham tu adalah pengetahuan kita. Kita bukan duduk pada faham dan tak faham. Kita duduk pada pengetahuan tu. Ya, betul. Okay, betul. Baik, Ustaz. Baik. Sebab tu tak boleh paksa Ustaz noh. Mana boleh paksa? Paksa salah. Betul. Okay, next. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Nak tanya sikit. Apa maksud fadilat sedangkan dia boleh jadi hijab antara kita dengan Tuhan? Fadilat tu adalah kesempurnaan amalan pada hamba, pada syariat. Amalan yang dengan peraturan yang betul. Lepas tu bila buat tu dengan betul, dengan sempurna, boleh membawa kepada keyakinan diri. Mudahnya fadilat ni, kelebihan ni menjadi disiplin ibadat. Yang kata fadilat tu, kelebihan kita buat tu adalah menjadikan ibadat kita lebih disiplin, lebih berperaturan. Nak dapat suatu benda, nak dapat kelebihan, mesti dengan SOP yang betul. Dan bila kita dapat benda tu, kerana kita dengan Tuhan tu lurus, bukan kelebihan benda tu dah.
Sebab bila kita buat, kita duk kata dapat ni, kita fadilat kelebihan buat ni, kita dapat sampai kat Tuhan. Kelebihan hak ni sampai kat Tuhan. Tuhan terhad dengan fadilat lah. Tuhan tu terhad dengan fadilat yang kita letak. Buat hak ni dapat macam tu, buat yang ni dapat. Wahai fadilat ni apa dia? Fadilat ni adalah disiplin ibadat. Baru kita tak mengharapkan apa, baru dia tak menjadi satu dinding, menjadi satu hijab kita dengan Tuhan atas amalan. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Senang cerita macam ni Ustaz, nak bagi faham. Tak mau apa-apa Ustaz, nak dia. Buat kerana kenal. Kenal kita buat, tak ada apa. Tak ada fikir pasal fadilat apa. Buat je lah dah. Aku nak pergi sebab aku kenal dia. Macam dah. Ya. Terbaik. Kalau kita basuh, kita duduk belek dia, pakai tak buat lah. Nak cari yang elok. Benda apa yang elok? Benda yang elok hang. Bukan benda yang nak buat tu. Jadi Ustaz, kalau dalam keadaan macam tu lah, kadang yelah kita ni risau lagi kan. Risau maknanya risau dari segi yang Ustaz cakap tadi lah, kesempurnaan. Jadi nak bagi faham Ustaz supaya kita tak menyukat ibadat kita ni untuk senang je, faham dah. Okay. Macam ni. Cuba selalu ingat, ibadat tu bukan daripada kita pergi kat Tuhan. Ibadat tu daripada Tuhan mai kat kita. Baik. Cuba ingat macam tu. Rupanya sembahyang ni anugerah Tuhan dekat kita. Bukan perbuatan yang kita nak tunjuk kat Tuhan. Baik. Kalau kita tahu kata ibadat ni satu anugerah kita kat Tuhan, kita nak claim apa? Ya. Yang duk claim ni pasal dia kata dia buat tunjuk kat Tuhan dan dia nak Tuhan tahu kata dia buat. Claim lah. Punggah. Punggah habis. Okey, ni soalan macam best Ustaz. Jadi bagi orang tak solat tu macam mana pula Ustaz? Dia tak nampak kasih Allah untuk dia duduk dalam keselamatan. Itu saja. Dia tak nampak kasih Tuhan. Kerana kejahilan. Satu. Tetapi ada yang tak boleh. Bukan tak mau buat, dia tak boleh. Dia rasa dia buat macam dia main. Dia tak layak. Pasal dia buat atas benda-benda lain. Ada juga macam tu. Ada yang tak mau buat sebab dia malas. Lain pula yang tu. Allahu Akbar. Ya Allah. Yang paling berat bila dia buat, benda tu menjadi hijab dia dengan Tuhan. Dia tanya soalan, adakah Tuhan tak pandang? Siapa yang risau kalau tak solat? Tuhan ke kita? Soalan tu kan tanya kan? Ya. Kalau kita yang risau, apa kena mengena solat dengan Tuhan ni? Sebab tu solat tu untuk kita. Yang risau tak buat lagi siapa? Lah, pasal apa hang kata tak payah buat pula? Pasal apa hang tak buat pula? Yang risau lagi siapa? Hang sendiri yang risau. Lepas tu hang kata Tuhan tak terima kau, Tuhan tak tengok. Tuhan kata aku tak peduli apa solat hang. Bukan betul pada pandangan aku. Betul kat hang tu. Allah. Tapi jangan tak solat pula. Kalau tak solat siapa yang susah? Lah ni saya tanya. Kalau tak solat siapa yang pening? Kita. Pasal apa? Oh, nanti jangan tak solat pula. Tak solat pula tu kerana Tuhan pening ke kerana kita pening? Kita pening. Sebab tu Tuhan kata, untuk hang bukan untuk aku. Hang tak buat kan aku nak pening tu. Hang yang pening. Dah aku tak mau hang pening. Aku tak mau hang gelisah. Pasal apa nak duduk dalam gelisah? Ya. Dia tak tengok manis dia tu. Hak ni menjadi hakikat tu tak faham ni. Susah. Dia tak tengok manisnya solat tu, Ustaz. Dia tak tengok sedangkan saya lagi balik kat siapa benda tu? Kita. Kalau kita solat pun balik kat siapa benda tu? Kita. Kalau kita tak puas buat solat macam tak betul, balik kat siapa benda tu? Kita. Adakah Tuhan ambil tahu semua tu? Allah. Kan saya kata semua balik kat kita.
Kita tengok orang accident. Yang ketak siapa? Kita. Yang lemah perut siapa? Kita. Tengok kau duduk kelupuk sakit. Yang risau siapa? Kita. Kita juga. Yang accident siapa? Dia. Tengok balik kat siapa lah ni. Sebab tu orang kata ibadat balik kat bukan balik kat aku. Hang nak buat ke? Hang tak buat ke? Tak nak kena mengenang aku. Tapi yang risau, yang takut, yang pening siapa? Hang. Pasal apa hang tak mau buat? Hang menanggung hang. Saat lagi dah tengok orang accident tu ketak. Ambulans tak main lagi. Yang rimai siapa? Kita. Yang pegang telefon, nak telefon ambulans siapa dia? Kita. Saat lagi nampak ambulans, dengar bunyi ambulans main. Yang senang sikit siapa? Kita. Kita juga. Pasal apa tak pergi kat Tuhan? Pergilah kat Tuhan. Tuhan. Ambil. Ambil seorang sikit. Terasa juga Tak juga memang kita kena rasa. Kalau rasa juga tak yakin betul Dia yakin betul. Memang betul macam tu. Ya. Masuk kena. Tuhan kata aku buat semua tu Tuhan balik main kat aku macam tu. Kat diri hang lah, bukan kat aku. Ya. Yang baca tak sedap. Aku tak terima ke hang yang tak terima? Hang. Saya. Yang baca tajwid tak betul, aku yang tak suka ke hang yang tak suka? Saya. Pasal apa hang kata balik kat aku? Pening. Itu makulim. Tuhan. Habis tu kita ni buat apa? Habis buang. Allah. Betul nak orang cakap tak faham-faham lagi. Bukan Tuhan yang cerita ni. Ni cerita kita. Ya. Tuhan kata Allahu Akbar. Rujuk siapa? Rujuk kat dia maha besar kan? Rujuk kat kita dalam pandangan yang cukup besar. Mana? Rujuk kita. Kita duk pergi kat dia. Siapa boleh puji dia? Siapa boleh agungkan dia? Hang nak agungkan aku buat apa? Aku Tuhan ada, hang tak ada, hang aku Tuhan. Hang tu yang aku agungkan. Hang tu yang aku muliakan. Awak bengong kan? Allah. Mengaji hakikat tapi tak tahu apa hakikat guna. Mengaji hakikat apa? Hakikat tu bukan Tuhan. Hakikat tu kita. Tuhan nak buat apa? Bukan boleh pegang. Bukan boleh sentuh. Bukan boleh tengok. Bukan boleh rasa. Kita boleh pegang, boleh sentuh, boleh rasa, boleh tengok. Pasal apa nak pihak tak boleh tengok, tak boleh sentuh? Dia peganglah boleh sentuh ni. Ya. Sangat dekat. Apa? Dia tengok hak jauh, hak dekat dia tak tengok Ustaz. Tuhan kata hang nak tengok aku akan nampak pun. Hang nak pegang aku akan tahu pun. Lah ni diri hang terang aku tunjuk. Diri hang jelas aku tunjuk. Kalau hang tengok diri hang tengok siapa sebenarnya? Bukan tengok aku ke? Ya. Apa nak main kat aku yang tak boleh tengok ni? Pergi kat diri hang boleh tengok lah. Dia tak tengok yang disuluh tu Ustaz. Hei, susah sungguh lah. Susah. Pakai lambat lagi lah. Pakai lambat lagi lah. Hujan turun beluri dulu tak pergi. Dia dah tengok benda gaib Ustaz. Nak buat apa? Bukan dia boleh nampak pun. Duk berangan buat apa benda tak boleh nampak. Pasal apa? Duk berangan benda tak boleh nampak nak buat apa? Tengoklah benda boleh nampak. Tu yang saya kena katok dulu tu sebab tu. Nikmat paling besar adalah diri kamu. Tapi tengok nikmat lain buat apa? Ya. Nak rasa masin pun kamu, nak rasa manis pun kamu. Masin aku punya, manis aku punya, kamu pun aku punya. Nikmat paling besar diri kamu yang boleh merasa masin tu. Dan kamu tahu ini adalah kerana aku melihat kamu. Bila hak ni kita tak faham, nak tengok orang lain. Kawan ni tak betul, kawan ni masuk neraka. Hang Tuhan ke? Allah. Yang diri hang tak tengok. Penyapu tu ya. Ayat Ais ada tak tu? Ada lah, habis dah ayat Ais pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pakai cantik, siapa yang seronok? Kita pakai tak elok, siapa yang rimah? Kita. Habis tu nak balik benda apa?
Nak belak benda apa? Yang rimai pun kita, yang seronok pun kita. Ya. Dah Tuhan kata, dah hang rimai pakai tak cantik, pakailah cantik. Hang mensyukuri tu diri hang tu sebab aku tengok hang cantik, hang nak pakai hang tak elok pasal apa? Ya, betul. Duk kira orang nak tengok, duk kira orang nak tengok. Bukan kita nak tengok, kita nak tengok. Duk kira orang nak tengok. Dia tak tengok yang menanggung tu, yang menanggung tu kita. Aduh. Baik. Ada lagi? Kita bagi 5 minit ke Ustaz? Ya. Okey, Ustaz. Ya. Kalau kita tengok sesuatu yang tak elok pada orang lain, balik kepada kita. Sebab bukan balik pada kita. Hak tak elok tu kita. Baru kita kenal hak tak elok. Kita bawa keluar. Okey. Jadi hak tak elok yang ada dekat kita tu menyebabkan kita kenal tak elok. Sebab tu yang tak elok bukan kita tengok tu, yang tak elok tu kita tu. Kita bawa keluar dia tak elok. Okey. Jadi tengok tak apa. Mai saya beritahu Kak. Ya. Kita pergi Kenuri. Kita pergi 2 orang Kenuri. Ya. Kita pergi bukan hari Kenuri. Malam Kenuri. Ya. Kita pun duduk bersiang daging. Kak duduk sebelah sana meja, saya sebelah sini meja. Okey? Okey. Bila dah kita duduk bersiang daging tu, kita duduk sembang pasal duit berin tak ada dah ni pasal COVID. Kita rancak duduk sembang, duduk potong-potong daging. Saya terhirih tangan. Yang seriau siapa? Kak. Yang rasa ngilu kenapa? Kak. Tengok. Pasal apa Kak boleh rasa ngilu? Pasal yang ngilu ada dekat saya tu ada kat Kak. Yang susah hati darah duk keluar Kak kat susah hati, tapi yang kena siapa? Ustaz. Pasal apa saya kena Kak nak ngilu? Okey Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik. Ada lagi? Soalan cepu cemas ke? Ustaz, akak rindu nak menangis lagi lah. Kenapa? Menangis lah. Apa-apa. Tak boleh menangis dah sekarang. Sebab tu saya kata benda tu bukan kita punya. Ya. Kalau kita punya, makan nasi sekali saja kenyang sampai mati. Pasal kenyang bukan kita punya. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey Ustaz, di soalan mungkin soalan terakhir ni Ustaz. Ya. Macam mana nak jadi manusia sebenar-benar manusia ni Ustaz? Kena melihat Tuhan sebenar-benar dan meyakinkan diri kita Tuhan tu memang Tuhan yang sebenar. Baru boleh jadi manusia sebenar. Baik. Contohnya, melihat alam ni meyakini inilah tanda akan kebesaran Allah. Melihat warna, inilah tanda akan kewujudan Allah, kepandaian Allah. Tak ada pun warna, yang ada kepandaian. Mendengar bunyi, meyakini akan itulah kebesaran, kekuatan, kehebatan Allah. Sehingga menerbitkan perkataan, La ilaha illallah. Tak ada yang lain. Yang aku tengok, yang aku dengar, yang aku faham, yang aku sentuh, yang aku bau, yang aku rasa, hanyalah daripada kebesaran Allah. Dan paling besar aku tengok diri aku. Tak ada yang lain. Inilah cermin, biasan diri Allah Ta'ala. Tu orang. Baik. Okey Ustaz. Kita boleh tangguh dulu majlis kita. Baik. Nanti kita sambung lagi. Baik. Minta maaf banyak-banyak. Kasak, gedebuk-gedebak, balon, tabuh. Berapa lebih kurang. Nada suara yang cukup tinggi. Bagi gegar gempita semua.
Tujuan dia nak membangunkan diri yang sebenar tu. Baik, insyaAllah. Diri yang terbaik yang ada dalam diri itu bagi bangun. Kena taruh lagu tu, dia bangkit lah. Mesti dia bangkitnya. Aci lawan ni semua hak ada ni terbangkit dengan gegaran-gegaran ni. Baik. No? InsyaAllah nanti umur panjang kita bersua lagi. Okey? InsyaAllah. InsyaAllah. Lebih-lebih kurang minta maafnya banyak. Ambil hak elok sudah. Yang tak elok tinggal. Makan roti Bengali. Jangan kacau Bengali roti. Faham? Ambil roti sudah. Bengali biar pergi kat dia. Tapi kena ingat, walaupun tak ambil Bengali, hak buat roti tu Bengali. Bengali. Yang kita nak bukan Bengali. Yang kita nak roti. Kalau gitu, ambil ilmu cukup. Jangan bertengok saya ni. No? InsyaAllah. Baik. Umur panjang, kita jumpa lagi. Umur Baik, pendek, kita tak jumpa dah. Kalau saya mati dulu, kalau saya mati dulu, minta maaf banyak, lebih kurang. Kalau tuan-tuan mati dulu, saya maafkan semuanya. Tapi saya rasa tuan-tuan dulu lah. Lepas tu baru saya. Seronok dengar ayat dia. Tuan-tuan tak buat apa-apa, tuan-tuan mati habis buang. Lepas tu saya mati pelan-pelan. Allahu Akbar. Dan ni nak bagi tahu, mati itu bukan kehilangan. Mati itu pertukaran. Dia bukan hilang, dia bukan demolish. Dia tukar. Tukar alam. Dia tukar keadaan suasana dan alam dia tukar. Jadi janganlah duk risau dengan mati tu. Sebab tak ada mati, kita tak akan berjumpa dengan Tuhan ni. Kena ada kematian tu. Baik. Jangan risau nak mati macam mana. Kalau hari ni kita dengan Tuhan A, takkan dekat nak mati dia bagi jadi Z. Mestilah A. Masalahnya kita dengan Tuhan lah ni B. Takkan nak jadi A. Dah hang B jadi B lah. Bukan aku yang bagi, hang yang buat. Tengok. Duk kat kita juga. No? InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kat tuan-tuan atas sumbangan tuan-tuan bagi. Alhamdulillah. Moga-moga dia menjadi kebaikan untuk kita semua. No? Amin. Amin. Dan moga-moga kita dapat duduk macam ni juga di akhirat besok. Amin. Jumpa grup yang sama, orang yang sama. Cuma comel banyak sikit pada dalam. Allahu Akbar. Ya Allah. 33 tahun. Ya, betul. Kita jumpa comel sikit lah. Allah. Masa tu jumpa saya pakai spek hitam kot. Jumpa depan. Kemain dia. Kira jalan sambil garu telinga, garu rambut, sambil garu tempat tak gatal tu saya. Okey. No, moga-moga adalah rahmat keberkatan. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, jadikan di hati kami bahawa Engkau sajalah Tuhan kami. Jadikan Islam itu sajalah agama jalan hidup kami. Jadikan Nabi Muhammad itu sebagai imam kami, sebagai pembawa kepada kebaikan dalam diri kami. Dan jadikanlah kami ini sentiasa dapat mengingatimu, bersyukur atas segala nikmat-Mu dan dapat menyebut nama-Mu, Ya Allah. Syukurnya segalanya datang daripada-Mu dan segalanya akan kembali kepadamu, ya Tuhan. Maka redalah kami kerana kami tidak meredai yang lain melainkan Engkau terhadap diri kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.